Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak dengar, kuat sikit. Baru semangat. Kau tahu ustaz pun ngantuk malam ni nak kuliah kan. Okey, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinannya kita dapat bersama-sama pada malam ni untuk menyambung pengajian kita, pembacaan kitab hadis 40. Dan saya memang rancang untuk setiap satu sesi kita habis satu hadis. Jadi kita tidaklah hurai terlalu detail, kita ambil apa-apa poin penting yang boleh kita amalkan lah. Sebab kalau kita lihat huraian kepada hadis 40 ada yang panjang-panjang. Jadi cuma untuk sesi kita ambil yang ringkas apa yang kita perlukan sahaja. Jadi adik-adik, hari ini kita masuk hadis ke berapa? Siapa datang bulan lepas? Hadis 40. Siapa datang? Jadi hari ini kita masuk hadis ke berapa? Keempat. Ya Allah. Kita baru 2 sesi di hari kedua ni. Jadi insya-Allah hari ini kita masuk hadis yang kedua dalam kitab hadis 40. Hadis ni berkaitan Islam, iman dan ihsan. Jadi saya akan bacakan teks Arab hadis tu sambil saya terjemahkan terus. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dia berkata. Adik pernah dengar nama Umar Al-Khattab? Siapa Umar Al-Khattab? Sahabat Nabi, masya-Allah. Ibu-ibu pernah dengar Umar Al-Khattab? Pernah kan? Dia sahabat Nabi. Umar Al-Khattab ni dia terkenal dengan dia punya berani, tegas. Dia adalah khalifah kedua selepas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dia berkata, qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dicerita waktu tu para sahabat tengah duduk-duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zata yaumin, pada satu hari mereka tengah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, istala'a alaina rajulun syadidu bayadis thiyab. Tiba-tiba muncul di hadapan kami, mereka tengah duduk-duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seorang lelaki yang sangat putih pakaian dia. Maksud cantik, bersih pakaian dia. Kan kalau pakai jubah putih, cantik, bersih. Syadidu sawadi syar. Rambut dia sangat hitam, cantik. La yura alaihi atharus safar. Dan tidak kelihatan pada wajah lelaki tadi ni yang tiba-tiba muncul ni tanda-tanda dia seorang yang bermusafir. Kita bayangkan zaman dulu, kalau orang musafir naik unta, redah padang pasir, mesti muka dia akan berdebu dan semisalnya. Pakaian dia takkan cantik lah, putih cantik, mestilah berpeluh dan semisalnya. Rambut pun akan kusut masai sebab naik unta kan tengah padang pasir. Tapi Umar Al-Khattab kata, lelaki ni cantik, baju dia putih, rambut dia pun elok, dan tidak ada tanda-tanda dia orang yang musafir. Seolah-olah dia memang orang situ. Tetapi kata Umar Al-Khattab, wala ya'rifuhu minna ahad. Tetapi tak ada seorang pun daripada kami yang kenal dia. Pelik. Mana datang orang ni? Tiba-tiba muncul. Nak kata datang dari jauh, tak ada tanda dia musafir. Nak kata dia penduduk situ, seorang pun daripada sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in tak kenal dia. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu lelaki yang tiba-tiba muncul tadi, yang cantik baju dia, bersih baju dia, tiba-tiba duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk berhampiran Nabi. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia pun duduk, bukan duduk sekadar duduk. Dia duduk sangat rapat, menyambungkan, orang kata merapatkan antara lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak saya nak minta 2 orang buat model supaya nampak macam mana duduknya tu? Yang ni yang 2 depan ni.
Ni, yang awak baju coklat dengan baju biru ni, yang pakai beg merah ni. Sini. Sini, duduk sini. Okey. Duduk lu. Okey, awak yang baju coklat, duduk depan dia. Pandang muka dia. Bersila ke ataupun duduk. Okey, macam tu. Macam tu dia duduk. Maksudnya lutut bertemu lutut. Bayangkan tu macam mana. Bayangkan kalau kita duduk tiba-tiba, contoh tengah kuliah ni, awak semua tengah kuliah dengan saya, tiba-tiba muncul seorang lelaki tak kenal, bukan penduduk flat ni, tapi nampak smart, macam baru balik, macam baru mandi, semua smart. Tiba-tiba duduk kat sebelah ustaz, kat sebelah ni. Tiba duduk, dia ambil kursi duduk sebelah saya. Oh, pelik lelaki ni, tiba-tiba muncul macam tu kan. Kita kata, kalau panas buat apa bang? Kalau tiba-tiba muncul, tak dikenali duduk sebelah ustaz, tengah ceramah Maulid Nabi, tiba muncul duduk, relax duduk sebelah ustaz, tengok ustaz tu. Macam mana perasaan kan? Jadi dia duduk macam tu, dah duduk sana, kesian dia duduk jadi model lah, okay? Jadi dirapatkan lututnya dengan lutut Nabi SAW. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, dan dia letak telapak tangan dia atas paha Nabi SAW. Dia letak tangan dia atas paha Nabi. Dia duduk berhadapan, dia letak tangan atas paha Nabi. Ish, pelik pemandangan ni. Siapa berani buat macam tu? Para sahabat. Tuan-tuan, mereka sangat malu dengan Nabi SAW. Hormat. Tiba-tiba datang muncul, entah dari mana, duduk depan Nabi SAW. Duduk rapat, letak tangan atas paha Nabi SAW. Wa qala, dan lelaki tadi cakap, Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, ceritakan kepadaku tentang Islam, bagi tahu aku Islam tu apa. Okey, nampak? Okey, dia datang nak belajar, tapi dahsyat cara dia belajar. Duduk betul depan ustaz, depan Nabi SAW. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW pun jawab. Nampak tak? Nabi SAW tak pula rasa pelik tentang dia, walaupun sahabat keliling dah pelik dah. Nabi SAW pun kata, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam itu yang pertama ialah kamu bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan kamu bersaksi bahawa Muhammad adalah utusan Allah. Jadi Islam yang pertama, jadi hadis ni berkaitan rukun Islam. Jadi rukun Islam yang pertama, adik-adik, rukun Islam pertama apa dia? Rukun Islam pertama. Pertama ustaz tanya, rukun Islam ada berapa? 5. Pertama apa dia? Ni dalam hadis ni, rukun Islam. Apa lagu Raihan tu? Rukun Islam 5 perkara. Sambung apa dia? Ustaz tak ingat lirik dia. Kan? Pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi rukun apa kedua? Dah tak ingat. Allah Akbar. Awak ni nanti balik tengok lagu Raihan. Jadi rukun Islam pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau kita sebut kat sini, syahadah ni apa? Syahadah ni maksudnya penyaksian, mengikrarkan. Jadi rukun Islam yang pertama ialah seseorang tu dia kena mengikrarkan bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan yang dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syahadah ni, ikrar ni mesti dilafazkan dengan mulut. Sebab tu bila orang nak masuk Islam, dia ucap kalimah syahadah. Dan untuk Islam seseorang itu sah, syahadah tu hendaklah, syahadah tu sendiri maksud dia apa yang diucapkan di mulut itu sama dengan apa dalam hati. Contohlah kan, kalau ada kawan-kawan sekolah kita, kawan-kawan adik, ada tak kawan-kawan yang bukan Islam? Ada? Tak ada? Kat sekolah semua orang Islam, Melayu? Ada kan? Tiba ada kawan dia suka nyanyi lagu Raihan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dulu-dulu waktu saya sekolah, dulu lagu Raihan kan zaman saya sekolah rendah. Ada kawan saya Hindu, dia suka lagu tu. Tiba-tiba ada kawan kita yang Muslim cakap, kau tak boleh tau nyanyi lagu ni. Dia kata, kenapa? Sebab kalau kau nyanyi lagu ni, kau jadi Islam. Kalimah syahadah.
Waktu tu saya pun kecil, betul juga kan, kalau masuk Islam kena mengucap 2 kalimah syahadah. Kesian budak dia nyanyi lagu tu jadi Islam. Rupanya bukan macam tu. Bila kita belajar mengucap 2 kalimah syahadah tu mesti sebab syahadah tu sendiri penyaksian bermaksud kita lafaz kat mulut dan apa yang kita lafaz tu sama dalam hati kita. Jadi kalau ada kawan-kawan kita yang bukan Islam, dia suka nyanyi lagu Raihan tu, tidaklah dia masuk Islam. Sebab dia nak nyanyi je, dia bukan dia percaya. Tapi kalau dia sebut kalimah syahadah tu dalam keadaan dia memang dia meyakini kalimah syahadah tersebut, maka dia masuk ke dalam Islam. Jadi rukun Islam pertama apa? Mengucap. Ingat ni, tak bawa pen langsung ni. Kena ingat lepas ni ustaz tanya balik. Rukun Islam pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Okey, 2 kalimah syahadah. Macam mana 2 kalimah syahadah? Ni siapa? Abang yang baju merah belakang tu. Tak apa, jangan malu, tak apa, kita belajar. Macam mana mengucap 2 kalimah syahadah? Okey. Okey, bagus, lulus. Bolehlah pendidikan Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Jadi itu rukun Islam yang pertama. Kemudian kata Nabi SAW, wa tuqimas solah, dan mendirikan solat. Jadi rukun Islam yang kedua, mendirikan solat fardu 5 waktu. Kemudian Nabi SAW bagi tahu wa tu'tiyaz zakah, dan membayar zakat. Jadi rukun Islam yang ketiga ialah membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan melakukan ibadah haji bagi seandainya kamu berkemampuan untuk melakukannya. Jadi itu 5 rukun Islam. Jadi orang tadi dia tanya kat Nabi SAW, bagi tahu aku tentang Islam. Jadi Nabi SAW pun bagi tahu kepada dia tentang 5 rukun Islam. Tapi pelik, lepas Nabi dah sebut, Nabi SAW dah sebut 5 rukun Islam ni, qala, lelaki tadi yang pakai baju putih, cantik, rambut dia semua tu smart, dia kata sadaqta. Betul jawapan kau. Bayangkan, saya tengah ngajar ni, tiba-tiba dia datang, dia tanya, ustaz, dia tanya satu soalan lah, ustaz, apa hukum itu ini? Saya pun urailah, hukum dia boleh ke tak boleh ke. Tiba orang yang tanya tu, betul jawapan ustaz. Betul. Macam mana rasa dia? Siapa yang datang tiba-tiba dia tanya kita soalan, kita jawab, dia kata betul. Macam ni, dia muncul jumpa Nabi SAW, dia tanya soalan, dia minta Nabi SAW bagi tahu dia tentang Islam, Nabi SAW jawab, tiba-tiba dia pula cakap, betul. Pelik. Kalau kita kan jadi sahabat Nabi mesti, siapa dia ni memandai-mandai kata betul kat Nabi SAW. Dia pula yang kata betul kat jawapan Nabi SAW. Lalu Umar kata, fa'ajibna, kami rasa pelik. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, kami rasa pelik dengan dia ni. Dia tanya kat Nabi SAW, lepas tu dia pula yang kata betul. Dia lah yang membenarkan apa kata Nabi SAW. Lepas tu lelaki tu tanya lagi kat Nabi SAW, fa'akhbirni anil iman, bagilah tahu kat saya apa itu iman. Bagi tahu iman tu apa. Jawab Nabi SAW. Nabi SAW pun terang dekat lelaki tadi tentang rukun iman. Okey adik-adik, rukun iman ada berapa? 5 ke 6? 6. Okey, pertama apa? Beriman kepada Tuhan. Bagus. Jadi bila lelaki tu tanya, ceritakan kepada aku tentang iman, maka Nabi SAW jawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Iman itu kata Nabi SAW ialah kamu beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu beriman dengan malaikatnya, kamu beriman dengan kitab-kitabnya, kamu beriman dengan rasul-rasulnya, kamu beriman dengan hari kiamat, dan kamu beriman dengan qada dan qadar, sama ada yang baik ataupun buruk. Jadi Nabi SAW bagi tahu kepada dia tentang rukun iman. Dan sekali lagi lelaki tadi lepas Nabi SAW dah jawab tentang rukun iman, dia pergi cakap, sadaqta. Betul. Betul. Bayangkan adik-adik, cikgu tengah ngajar kan, adik tanya soalan dekat cikgu. Cikgu,
10 darab 5 berapa? Cikgu matematik contohnya, 10 darab 5 berapa? Cikgu pun okey, 10 darab 5, 50. Lepas tu awak pun cakap, betul jawapan cikgu, betul jawapan cikgu. Macam pelik. Agak-agak cikgu jawab apa? Kenapa kamu ni? Siapa cikgu, awak ke saya? Kan? Jadi tadi Nabi SAW cerita pasal Islam, dia kata betul. Cerita pasal iman, dia kata betul. Lepas dia tanya lagi, fa akhbirni 'anil ihsan. Ceritakanlah kepada saya tentang ihsan. Lalu kata Nabi SAW, an ta'budallah ka'annaka tarahu. Ihsan itu ialah kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu nampak Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu, seandainya kamu tak dapat rasa yang kamu nampak Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yaraka, sesungguhnya dia melihat kamu. Okey, tapi lepas ihsan ni dia tak adalah cakap betul. Dia terus masuk soalan yang lain. Jadi dia tanya tentang rukun Islam, rukun iman, tentang ihsan. Ihsan, Nabi jawab, sembah Allah, beribadah pada Allah seolah-olah kita nampak Allah. Kalau kita tak dapat rasa macam tu, kita kena ingat Allah nampak kita. Jadi lepas dia tanya tentang ihsan tu, dia tanya soalan lagi. Fa akhbirni 'anis sa'ah. Berilah tahu kepadaku tentang hari kiamat. Dia tanya kepada Nabi SAW, bagi tahu tentang hari kiamat. Bila hari kiamat berlaku? Maka jawab Nabi SAW. Jawapan Nabi SAW pun pelik. Jadi jawapan Nabi SAW ni menunjukkan Nabi SAW kenal siapa dia. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kata Nabi, bila dia tanya kat Nabi SAW tentang hari kiamat, Nabi SAW kata, tidaklah yang ditanya ni lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya Nabi SAW tak tahu. Dan Nabi kata, tak adalah, aku ni pun tak adalah lebih tahu tentang hari kiamat banding kau. Jadi jawapan Nabi SAW ni menunjukkan Nabi SAW kenal siapa dia, tahu siapa yang datang. Tapi Nabi SAW tak bagi tahu kat para sahabat yang datang ni siapa. Lalu lelaki tadi pun tanya, fa akhbirni an amaratiha. Okey, kalau macam tu, berilah tahu kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Sebab dia tanya Nabi SAW tentang hari kiamat. Bila hari kiamat, Nabi SAW kata, maksud Nabi SAW tak tahulah. Jadi dia tanya, apa tanda hari kiamat? Maka kata Nabi SAW, antalidal amatu rabbataha. Seorang wanita, hamba wanita akan melahirkan tuannya. Ada berlaku perbezaan pendapat di kalangan ulama. Apa maksud seorang hamba wanita akan melahirkan tuannya? Hamba ni mungkin zaman sekarang dalam negara kita ni susah kita nak faham lah, sebab kita tak ada. Tapi zaman-zaman dulu orang Melayu ada hamba. Zaman dulu ada. Dan zaman Nabi SAW ada. Sebelum Islam datang, hamba memang dah ada. Bukannya Islam datang memperkenalkan sistem perhambaan, tapi memang sistem perhambaan dah ada. Cuma Islam digalakkan kita bebaskan hamba dan semisalnya. Jadi hadis ni sebut hamba wanita akan melahirkan tuannya. Antara petanda kiamat, hamba wanita akan melahirkan tuannya. Jadi apa yang dimaksudkan dengan hadis ni? Sebahagian ulama, sebahagian besar menyatakan dia dengan lafaz yang asal lah, maksudnya memang betul nanti hamba wanita dia akan lahirkan tuan dia. Misalnya sebab bila seorang hamba dia digauli oleh tuan dia, maka dia akan lahirkan anak. Anak dia tu bukan status hamba. Anak dia status orang merdeka, bebas. Jadi seolah-olah anak tu jadi tuan kat mak dia, sebab mak dia hamba. Dan ada juga ulama yang memahami maksud hadis ni dengan kiasan. Maksudnya seorang ibu melahirkan seorang hamba wanita melahirkan tuannya, maksudnya di akhir zaman antara petanda kiamat ramainya anak-anak yang derhaka. Seorang ibu seolah-olah menjadi hamba kepada anak yang dilahirkan sendiri, diperlakukan seperti hamba, disuruh buat itu dan ini. Jadi itu petanda hari kiamat. Kemudian kata Nabi SAW, wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya. Dan kamu akan nampak pada akhir zaman nanti ada golongan manusia yang
Dia berkaki ayam. Dia berkaki ayam, tidak berpakaian, dia miskin. Ri'a asyak. Mereka ni orang miskin lah. Mereka tak ada kasut, mereka tak ada berpakaian, miskin. Dan mereka ni ri'a asyak, mereka ni pengembala haiwan. Tetapi apa yang terjadi? Kalau kita ikut, dia miskin. Tapi kata Nabi SAW, yatatawaluna fil bunyan, tetapi mereka berlumba-lumba meninggikan bangunan. Maksud di akhir zaman, tanda petanda hari kiamat nanti, ada masyarakat yang pada asalnya dia kelompok yang miskin, tak pakai kasut, pakaian tak ada, miskin, dia pengembala, tetapi mereka berlumba-lumba membina bangunan yang tinggi. Sebab tu sebahagian ulama kata petanda dia kita boleh lihat di negara-negara Arab, tempat pengembala kan, mereka berlumba-lumba membina menara-menara yang tinggi. Bukanlah salah membina menara tinggi, bukan semua petanda hari kiamat ni benda-benda yang haram. Cuma nak menunjukkan bahawa di akhir zaman itu yang akan berlaku. Dulu tempat yang mungkin negara miskin, tempat orang miskin, tetapi akhirnya berlumba-lumba membina bangunan. Bangunan yang tinggi, menara. Kita tahu kan sekarang menara-menara yang tinggi yang ada. Kemudian Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pun menceritakan, summan talaqa, kemudian lelaki tu beredar macam tu je. Dahlah datang tiba-tiba tanya soalan macam-macam kat Nabi SAW. Lepas tu dia pula yang betulkan jawapan Nabi SAW, kata betul-betul. Habis soalan, dia beredar, pergi. Macam tu je. Falabistu maliya, kata Umar Al-Khattab, aku pun macam terdiam, tinggal beberapa hari. Dan dalam riwayat lain menyebutkan bahawa macam dia tercengang cukup lama. Falabistu maliya, dia macam tercengang, macam tertanya-tanya apa yang berlaku, pelik. Dan sudah pasti bukan Umar sahaja yang tertanya-tanya, mesti sahabat Nabi yang lain pun, apa yang berlaku, siapa yang datang ni. Dan dalam riwayat lain disebutkan selama 3 hari mereka tertanya-tanya. Maksudnya lepas lelaki tu balik, Nabi SAW tak terus bagi tahu siapa dia. Jadi lebih kurang 3 hari Umar Khattab radhiyallahu anhu dan sahabat lain tertanya-tanya siapa dia dan apa yang berlaku sebenarnya. Summa qala li, kemudian Umar kata, kemudian Nabi SAW kata kepada saya, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, kamu tahu tak siapa yang tanya soalan tu, siapa yang bertanya tu, siapa yang datang tanya banyak soalan tu? Qultu, dia kata, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu kata Nabi SAW, fa innahu Jibril, sesungguhnya itu adalah Jibril, malaikat Jibril. Rupa-rupanya lelaki yang pakai baju putih handsome tu malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, dia datang kepada kamu untuk mengajar kamu tentang agama. Tapi dia mengajar dengan cara secara tak langsung lah. Dia tanya kat Nabi SAW supaya Nabi SAW jawab. Lalu jawapan Nabi SAW tu akan bagi ilmu pengetahuan lah kepada semua sahabat yang ada di sekeliling. Jadi ini hadis yang kedua daripada kitab hadis 40. Jadi hadis ni mengandungi perkara-perkara yang penting yang kita tahu. Jadi kita nak lihat beberapa faedah daripada hadis ni. Jadi selain daripada isi kandungan hadis ni, disebutkan oleh para ulama, ada beberapa faedah, manfaat atau pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadisnya. Antaranya ialah akhlak Nabi SAW, yang mana Nabi SAW suka duduk-duduk dengan para sahabat. Nabi SAW ni pemimpin, Nabi SAW ni orang mulia, tapi Nabi SAW duduk dengan para sahabat. Jadi akhlak Nabi SAW, Nabi SAW bercampur dengan masyarakat. Jadi kalau kita ada kedudukan, kalau kita ustaz sekalipun, kena juga luang masa dengan orang ramai, duduk-duduk, borak-borak, ajar mereka. Tak semesti dalam kuliah mengajar, kadang-kadang kalau ada masa duduk kat kedai kopi ke sambil minum-minum tu, cerita-cerita dengan, baru tahu apa isu masyarakat kan. Jadi Nabi SAW suka campur dengan masyarakat. Jadi daripada pengajaran ni menunjukkan bahawa bergaul bersama orang lain, bercampur dengan masyarakat itu lebih utama daripada suka uzlah. Uzlah ni suka duduk sorang-sorang. Dia kata tak nak campur dengan orang, nanti buat dosa.
Boleh menjauhkan diri daripada masyarakat kalau kita rasa kalau duduk dengan orang ramai akan buat dosa. Tetapi yang paling utama ialah kita bercampur dengan masyarakat. Selagi mana kita tidak takut akan merosakkan agama kita atau merosakkan akhlak kita. Okey. Yang seterusnya, apa pengajaran daripada hadis ni? Apa manfaat daripada hadis ni? Malaikat boleh juga muncul kepada manusia dalam rupa manusia. Sebab dalam hadis ni Jibril datang di hadapan para sahabat dalam rupa manusia yang disebutkan pakai baju putih, rambut hitam. Jadi malaikat boleh muncul dalam bentuk manusia. Dan Nabi SAW pernah tengok malaikat dalam rupa yang asal. Dia ada sayap. Malaikat Jibril, Nabi SAW pernah tengok besar, ada sayap malaikat Jibril. Tapi bila dia muncul depan, bayangkan kalau malaikat Jibril muncul depan sahabat macam tu, sila air bulan bertempiaran, lari semua sahabat Nabi, kan? Muncul sebab Nabi SAW pernah ceritakan, Nabi SAW pernah tengok rupa Jibril besar, bersayap. Tapi takkanlah waktu dia datang nak ajar pada para sahabat dia nak muncul macam tu, nanti larilah orang. Jadi dia muncul dalam bentuk manusia. Jadi malaikat kadang-kadang dia muncul dalam bentuk manusia. Kemudian apa faedah daripada hadis ni lagi? Adab seorang pelajar harus duduk dengan keadaan elok di hadapan gurunya, sebagaimana Jibril duduk di hadapan Nabi SAW dan menunjukkan akhlak yang baik. Adik-adik semua tengok macam mana malaikat Jibril. Dia duduk, dia nak, walaupun dia datang nak mengajar, tapi Nabi SAW sebagai kedudukan seorang Rasul, guru, jadi malaikat Jibril duduk depan Nabi SAW rapat. Jadi kalau dalam kelas, kalau boleh duduk depan. Betul? Suka duduk depan ke belakang? Depan bagus. Bergebutlah di depan. Bagus-bagus. Jadi tengok malaikat Jibril, etika dia duduk depan Nabi SAW. Jadi ini menunjukkan akhlak seorang pelajar dengan guru dia. Okey. Kemudian timbul persoalan, boleh ke panggil Nabi SAW dengan panggilan Ya Muhammad? Sebab seolah-olah kurang adab. Dan dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur ayat 63, Allah Subhanahu Wa Taala larang. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Janganlah kamu jadikan panggilan kepada Rasul antara kamu seperti panggilan sebahagian kamu dengan yang lain. Maksudnya jangan kamu panggil Rasul Nabi SAW sebagaimana kamu panggil orang lain. Jadi timbul persoalan, tapi Jibril panggil Nabi SAW Ya Muhammad, macam tu. Jadi para ulama menghuraikan boleh jadi datangnya Jibril ini sebelum turunnya ayat yang melarang memanggil Nabi SAW sebagaimana kita panggil kawan-kawan kita orang lain. Okey, apa lagi faedah daripada hadis ni? Seseorang boleh, walaupun dia tahu, dia boleh tanya soalan kepada guru dengan tujuan, bukan nak tunjuk pandai. Jibril bukan tunjuk pandai. Dia kata, okey, betul jawapan Nabi SAW. Bukan. Dia tanya dengan tujuan agar sahabat lain pun tahu tentang perkara tu. Jadi kita contohkan, cikgu kita mengajar kat depan, ada satu perkara yang kita tahu dan kita nak kawan-kawan kita pun tahu. Tapi kalau kita yang ajar, mungkin kawan-kawan tak percaya. Awak siapa? Awak bukan cikgu, awak bukan ustaz, bukan ustazah. Jadi kita buat-buat tanya, sebab kita tahu ustaz, ustazah tu atau cikgu tu tahu jawapan dia, cuma mungkin dia tak sebut atau dia terlupa sebut. Jadi kita buat-buat tanya kat dia. Jadi nanti guru tu pun akan huraikanlah perkara tersebut. Jadi manfaat dia kepada orang yang sekeliling, dia pun akan dapat ilmu tersebut. Jadi kita bertanya benda yang kita dah tahu dengan tujuan agar orang lain pun dapat manfaat. Bukan tujuan kita untuk tunjuk pandai dan semisalnya. Jadi kena bezakanlah. Kita tanya benda kita tahu tu dengan tujuan untuk ajar, dengan tujuan tunjuk pandai. Tunjuk pandai tak boleh. Tapi dengan tujuan agar kawan-kawan kita pun tahu, yang tu boleh. Okey. Jadi hadis ni menunjukkan bahawa Islam ada 5 rukun. Nanti hadis yang sama, hadis yang semisalnya, nanti bulan depan hadis yang ketiga pun berkaitan rukun Islam juga. Jadi kalau kita lihat,
Rukun Islam ni fokus dia kepada amal yang zahir. Maksudnya yang kita buat. Sebab tu syahadah ni dia kena ucap. Sebab tu kalau ada seseorang mungkin dia bukan Islam, zahir dia bukan Islam, tapi hati dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak boleh kata dia kalau contoh ada orang dia zahir dia bukan Islam, dia mati dalam keadaan bukan Islam, kita kata boleh jadi dia Muslim kot, sebenarnya dalam hati dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh macam tu. Kita hukum manusia berdasarkan zahir dia. Kalau kita nampak dia tak pernah ucap kalimah syahadah, ataupun dia tak pernah zahirkan kehidupan dia sebagai seorang Muslim, kita tak boleh kata dia ni Muslim. Ya, boleh jadi di sisi Allah dia seorang Muslim, orang beriman. Sebab boleh jadi dia pernah ucap kalimah syahadah, tapi dia rahsiakan keislaman dia, orang tak tahu. Tapi kita hanya menghukum dengan yang zahir. Jadi bila dia bukan Muslim, maka dia akan diuruskan dengan cara bukan Muslim. Maksudnya dia bukan Islam, zahir dia bukan Islam, maka kita uruskan jenazah tu cara bukan Islam lah. Kita tak boleh solatkan dia dan semisalnya. Dia boleh ke kalau contoh satu tempat tu ada orang bukan Islam meninggal dunia, lepas tu tempat tu tak ada orang bukan Islam lain, yang ada orang Islam je, takkan nak biar jenazah macam tu? Boleh kita mandikan untuk niat bersihkan dia, mandikan, kita tanam. Maksud bukanlah tanam kat perkuburan Islam, kita tanam kat tempat lain, tapi boleh kita uruskan. Yang tak boleh kita buat ialah upacara keagamaan, tak boleh. Dan kita pun tak boleh solatkan dia solat jenazah sebab dia bukan Islam. Tapi kita bersihkan jenazah tu, kita urus, angkat, tanam dia boleh. Kita uruskan dengan cara yang elok, boleh, tak ada masalah. Tapi dia diuruskan dengan cara bukan Islam sebab zahirnya dia adalah bukan Islam. Jadi rukun Islam ni berkaitan amal zahir, amal yang ditampilkan. Jadi syahadah tu, dia lafaz syahadah dan sama dengan hati dia. Begitu juga kita dirikan solat, itu semua amal zahir. Bayar zakat, tunaikan haji, lepas tu apa lagi, berpuasa di bulan Ramadan. Jadi disebutkan di sini, setiap orang wajib bersaksi dengan lisannya serta meyakini dengan hatinya bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita ucap kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bermaksud kita bersaksi dengan lisan kita bahawa tidak ada sesuatu yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada makhluk lain yang berhak disembah. Tidak ada benda lain yang kita boleh minta tolong, berdoa kepadanya. Na'udzubillah min zalik. Sebahagian orang dia terjebak dalam kesyirikan. Dia minta dekat pokok, na'udzubillah. Orang Islam kan tidaklah dia minta kat pokok atau batu. Tetapi sebahagian daripada kita ada yang pergi minta dekat orang yang dah meninggal dunia. Tak boleh benda tu. Kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syahadah yang pertama, kita bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kemudian syahadah kedua, iaitu penyaksian, bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik bila sebut Nabi Muhammad kita buat apa? Sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, siapa yang kedekut, Nabi SAW beritahu orang yang kedekut ialah apabila namaku disebut dia tidak berselawat ke atasku. Jadi kita bila dengar nama Nabi Muhammad SAW, kita sebut sallallahu alaihi wasallam, paling kurang selawat yang paling ringkas. Jadi Islam kita kena terbina atas dua. Pertama, kita bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan syahadah kita yang kedua, bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Sebab zaman Nabi SAW bukanlah semua orang tu tak beriman pada Allah. Di Madinah tu ada orang Yahudi, mereka beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka menolak kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka tahu tentang kewujudan Nabi Muhammad SAW. Sebab orang Yahudi misalnya dalam kitab Taurat, mereka tahu tentang akan lahirnya seorang Nabi akhir yang terakhir. Mereka tahu, tapi mereka tolak. Jadi kalau ada orang dia kata dia nak ikut Allah SWT saja, tapi tak nak ikut Rasulullah SAW, dia tak dikira sebagai Islam. So Islam dia kena, pertama hanya sembah Allah, bersaksi hanya sembah Allah. Yang kedua, Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi apa maksud kita beriman bahawa Rasulullah SAW adalah utusan Allah? Antaranya kita beriman bahawa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Tidak ada Nabi lagi selepas Nabi Muhammad SAW. Jadi para ulama menghuraikan, dua kalimah syahadah ini menunjukkan bahawa dalam kita melakukan satu amalan, ada dua syarat yang sangat perlu dipatuhi. Kita sebut syahadah kita, pertama la ilaha illallah, kedua Muhammadur Rasulullah. Jadi dalam ibadah kita kena penuhi dua syarat ni. Apa syarat la ilaha illallah dalam ibadah? Maksudnya kita mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Yang tu yang kita dah bincang dah bulan lepas, bab niat. Ibadah kena ikhlas. Tetapi ibadah yang ikhlas semata-mata, tetapi caranya kalau tidak mengikut syariat yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW, maka ibadah tu tertolak. Jadi syarat kedua ibadah untuk diterima ialah mesti selari dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena dua syarat, betul cara, ikhlas, dan betul cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu dah selesai rukun Islam pertama. Rukun Islam yang kedua, mendirikan solat. Jadi hadis ni menunjukkan bahawa keislaman seseorang tidaklah sempurna sampai dia mendirikan solat. Jadi selepas syahadah, kewajipan yang paling utama bagi seorang Muslim ialah mendirikan solat. Jadi wajib untuk kita dirikan solat 5 waktu sehari semalam. Kalau adik-adik semua dah umur 7 tahun, mak ayah dah kena suruh. Kena suruh mereka solat. Dan bila mereka dah sampai 10 tahun tak nak solat, boleh kena pukul, boleh kena rotan. Tapi bukanlah rotan sampai cedera. Jadi adik-adik solat solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Sebab sebagai seorang Islam, Nabi SAW bagi tahu pembeza antara kita dengan orang kafir ialah solat. Kita makan, orang kafir makan. Kita tidur, orang kafir tidur. Jadi apa beza kita dengan orang kafir? Antaranya solat. Orang kafir tak solat 5 waktu, kita kena solat 5 waktu lah. Kalau tak ada beza antara kita dengan orang kafir. Tak nak buat solat-solat sunat, tak apa. Tak nak solat witir, tak apa. Tak nak solat tahiyatul masjid, tak apa. Tak nak solat tarawih, tak apa. Tapi yang penting solat 5 waktu. Sebab tu Nabi SAW bila pernah hantar Muaz bin Jabal ke Yaman untuk ajak penduduk Yaman masuk Islam, jadi Nabi SAW bagi tahu dia, perkara pertama dia kena ajarkan penduduk Yaman ialah syahadah lah, berkaitan dengan tauhid. Kemudian bila mereka dah faham, mereka dah masuk Islam, maksudnya kalau ada orang bukan Islam, kita nak ajar dia pasal tauhid dulu. Jangan kata kat dia, okey kau kena solat. Bukan, ajar tauhid dulu. Beritahu Islam, Allah macam ni. Tak boleh sembah selain Allah, tak boleh syirikkan Allah. Kena ikut Nabi Muhammad SAW. Bila dia setuju dan dia ucap kalimah syahadah, baru kita ajar solat. Jadi solat adalah kewajipan yang kedua selepas syahadah dan sangat penting. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kita bukanlah bermaksud orang yang solat dia akan maksum, tak buat dosa, bukan. Tapi sekurang-kurangnya kalau orang tu dia buat dosa tapi dia masih lagi solat 5 waktu, maka paling kurang dalam sehari tu adalah 5 waktu dia ingat kat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau adalah sikit dia ingat kat Allah Subhanahu Wa Taala, peluang dia nak taubat tu luas lah kan. Bayangkan kalau ada orang dia buat maksiat, solat 5 waktu pun dia tak buat. Kita takut lagi sukar dia nak taubat pada Allah. Lagi sukar kita nak taubat. Jadi jangan kita kata, engkau ni buat apa solat tapi buat maksiat, baik tak payah solat. Tak boleh cakap macam tu. Kalau ada kawan kita rajin solat tapi dia buat maksiat, dia solat tapi tak tutup aurat, kita jangan cakap kat dia, engkau ni buat apa solat tapi tak tutup aurat. Maksudnya luar solat dia tak tutup aurat. Jangan cakap macam tu. Eloklah dia solat. Kalau kita cakap macam tu, takut nanti dengan dia tak tutup aurat, bila kita cakap macam tu dia rasa macam betul juga kan, buat apa aku solat kalau aku kat luar tak tutup aurat. Dia terus tak solat. Dah bertambah dosa pula dia.
Kita kena, kata-kata kita tu kena betul. Kita cakap kat dia, bagus kau solat. Jadi kat luar pun kenalah tutup aurat. Macam tu perkataan dia. Bukannya kata buat apa solat. Baguslah dia solat. Sebab kalaulah dia tak solat, kita takut dia tak ingat Allah langsung nanti. Kita kalau tak solat, kita mungkin tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 5 waktu itulah minimum kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita ingat Allah, barulah hati kita terbuka nak taubat. Semua orang berdosa, kita pun berdosa. Tak ada orang maksum. Tapi kita nak biar jangan sampai hati kita tertutup daripada taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin dengan solat ni dia akan boleh meluaskan hati kita, untuk lembutkan hati kita satu masa nanti untuk tinggalkan dosa. Atau paling kurang boleh kalau kita nampak hari ni orang tu buat maksiat dan dia solat. Kita bayangkan kalau dalam keadaan dia solat pun dia masih buat maksiat, buat benda jahat. Macam mana kalau dia tak solat? Lagi jahat dia. Maksudnya dalam keadaan 5 kali sehari dia ingat Allah pun dia masih ada buat dosa. Kalau dia tinggalkan solat, entah apa lagi dia buat. Lagi teruk dia akan buat. Sebab dia tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Jadi sebab tu Allah sebut sesungguhnya solat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi solat adalah kewajipan yang utama selepas syahadah. Yang seterusnya, rukun Islam seterusnya, menunaikan zakat. Bagi orang yang diwajibkan zakat lah, dia ada syarat-syarat dia. Zakat ialah harta yang diwajibkan diambil daripada harta yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Misalnya dalam surah At-Taubah ayat 60, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Jadi kata Allah, sesungguhnya zakat itu sedekah. Sedekah dalam ayat surah Taubah ayat 60 ni merujuk kepada zakat. Jadi sedekah ada sedekah wajib, ada sedekah sunat. Zakat adalah sedekah yang wajib. Zakat adalah sedekah yang wajib. Sama juga bagi nafkah kepada ahli keluarga pun dipanggil sedekah, tetapi sedekah yang wajib. Maksudnya seorang suami dia bagi nafkah kepada isteri dan anak-anak dia, itu adalah sedekah juga, tapi sedekah wajib. Kalau dia tak bagi, dia berdosa. Tapi ada sedekah sunat yang kita sedekah kat orang dan semisalnya. Jadi dalam ayat ni Allah SWT bagi tahu zakat ini hanyalah untuk siapa? Untuk orang-orang fakir, untuk orang miskin. Adalah penjelasan perbezaan antara fakir dan miskin. Begitu juga untuk amil-amil zakat. Begitu juga untuk para mu'allaf yang nak dilembutkan hati mereka. Begitu juga untuk membebaskan seorang hamba. Untuk orang yang berhutang, untuk orang yang berjihad di jalan Allah, dan orang yang dalam perjalanan. Dan semua ini adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi zakat ni untuk golongan yang memang dah dihaskan, ada asnaf zakat dia. Jadi kita, kalau kita bukan asnaf zakat, janganlah kita mohon zakat. Ni penting ni, kadang-kadang perkara ni. Kadang-kadang kita bila dapat peluang kata, okey, siapa yang perlukan bantuan, isi borang tu. Kita pun isi. Kadang-kadang ada orang diisi dengan tak jujur. Dia tak sebut pendapatan dia berapa sebenarnya. Jadi tak boleh. Zakat ni untuk orang-orang yang memang dihaskan sahaja. Okey. Yang seterusnya, berpuasa di bulan Ramadan. Adik-adik, puasa tu apa takrif dia? Puasa tu apa? Wajib. Ya, puasa wajib hukum dia. Puasa Ramadan. Apa maksud puasa? Ya, puasa apa dia? Okay. Menahan apa? Menahan lapar dan minum lagi dahaga. Menahan lapar, minum dahaga, lagi apa? Menahan nafsu lagi. Tahan apa lagi? Okey, puasa ni definisi dia menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, daripada terbit fajar sampai terbenam matahari.
Jadi kita tak boleh buat perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar sampai daripada subuh sampai maghrib. Dan untuk umat Islam, kita diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadan 30 hari. Jadi itu termasuk rukun Islam. Okey. Kita lihat pula bab rukun iman. Haji pun antara kewajipan juga, tetapi untuk orang-orang yang berkemampuan dan hanya wajib sekali seumur hidup. Untuk berkemampuan sahaja. Jadi kita masuk pula kepada rukun iman. Cuma apa beza rukun Islam dengan rukun iman? Rukun Islam macam kita sebutkan, dia berkaitan amal yang zahir, yang nampak. Manakala rukun iman, dia adalah berkaitan kepercayaan di dalam hati. Iman tu kepercayaan yang kukuh di dalam hati. Jadi Nabi SAW bagi tahu ada 6 perkara asas yang perlu seorang Muslim percaya dengan dia. Kalau ada seorang Muslim tak percaya 6 perkara ini, maka dia bukan orang beriman. Jadi iaitu pertama, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, hari kiamat dan qada dan qadar. Jadi dalam banyak-banyak rukun iman, iman yang paling penting adalah iman kepada Allah. Tu asas. Kita orang Islam, iman kepada Allah yang penting. Sebab tu Nabi SAW mulakan dengan antu'mina billah, kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa maksud kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Pertama, kita beriman bahawa Allah lah Tuhan yang layak disembah, yang berhak disembah. Yang kedua, kita percaya bahawa Allah lah yang mengatur ke seluruh alam ini. Allah yang kawal seluruh alam ini. Yang ketiga, kita beriman bahawa Allah semua sifat-sifatnya mulia dan Allah Subhanahu Wa Taala sifat dia takkan sama dengan makhluk. Sebab apa penting kita faham benda ni? Sebab ada orang mungkin dia kata, aku percaya, aku sembah Allah, tetapi dalam masa sama dia masih sembah benda lain. Itu yang berlaku pada golongan musyrikin dulu. Sebab tu syirik maksudnya bukan tak sembah Allah. Syirik tu maksudnya menyekutukan. Menyekutukan Allah maksudnya dia sembah Allah, dalam masa yang sama dia sembah benda lain. Sebab kalau dia tak sembah Allah langsung, bukan syirik lah maksudnya, tapi sebab dia sekutukan Allah. Dia sembah Allah dan dia sembah benda lain. Dia jadikan ada sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada orang dia ateis, dia tak percaya Tuhan langsung, memang tak sembah Tuhan langsung, tu lagi teruk. Ada orang dia percaya Tuhan, dia percaya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang musyrikin Mekah dalam Quran sebut, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya mereka siapa yang ciptakan langit dan bumi, mereka akan kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebahagian orang musyrikin, mereka percaya juga yang ciptakan bumi ni Allah, yang ciptakan alam ni Allah, tapi mereka masih sembah berhala. Kalau kita lihat dalam sirah, menunjukkan mereka memang percaya ke Allah. Ayah Nabi SAW nama apa? Abdullah. Ayah Nabi SAW Abdullah. Ayah Nabi SAW dah meninggal dunia sebelum Nabi SAW lahir. Maksud perkataan Allah tu memang dah dikenali. Bahkan dalam surat perjanjian ada, kita tahu tak tentang sejarah pemboikotan Bani Hashim, yang mana orang musyrikin mereka boikot Nabi SAW, bukan sekadar, dan orang Islam bukan sekadar tu, bahkan seluruh Bani Hashim. Dan dalam perjanjian mereka minta semua orang boikot Bani Hashim, keluarga Nabi SAW. Pada surat perjanjian tu tertulis Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Maksudnya orang musyrikin kenal Allah. Tapi adakah sekadar kenal Allah tu mereka masuk Islam? Tak. Mereka masih sembah berhala. Kenapa mereka sembah berhala? Adakah mereka benar-benar meyakini berhala tu Tuhan?
Tak. Mereka kata, tidaklah kami menyembah mereka, melainkan untuk menjadikan kami semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka rasa sembah berhala tu boleh jadikan mereka lagi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka percaya pada Allah, tapi mereka sembah berhala, tetap syirik. Sebab tu Islam, kita bukan sekadar sembah Allah, bahkan kita tak sembah benda lain. Sebab tu dalam surah Al-Fatihah kita ulang banyak kali, Iyyaka na'budu, engkau sahaja yang kami sembah. Dalam surah Al-Fatihah kita tak sebutkan dalam bahasa Arab na'buduka, maksud dia kami sembah engkau. Kalau dalam surah tu sebut kami sembah engkau, kami sembah engkau, maksud kami sembah engkau ya Allah, masih lagi ada kemungkinan kita sembah benda lain. Tapi bila kita sebut Iyyaka na'budu, engkau sahaja yang kami sembah, menunjukkan kita hanya sembah Allah dan tak sembah benda lain. Kita hanya beribadah kepada Allah dan tak beribadah pada benda lain. Sebab tu dalam kita lafaz tahlil apa? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kita mulakan dengan penafian. Kita kata tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah, selain Allah. Jadi tauhid kita tidak akan sempurna selagi mana kita tidak menafikan sembahan-sembahan yang lain. Jadi sebab tu kita kena jaga-jaga agar diri kita tidak terjebak dalam syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya, beriman dengan para malaikat. Okey, insya-Allah lagi 5 minit saja. Muka dah penat semua kan? Okey, 5 minit saja lagi. Jadi kewajipan kita ialah percaya tentang kewujudan malaikat. Malaikat adalah makhluk ghaib yang mana diciptakan daripada cahaya. Diciptakan daripada cahaya. Kita cipta daripada apa? Tanah. Nabi Adam AS diciptakan daripada tanah. Panjang. Ada banyak dalil menceritakan yang mana Nabi Adam diciptakan daripada pelbagai tanah yang pelbagai warna. Kan tanah ada warna hitam, coklat. Sebab itu zuriat Nabi Adam AS pelbagai warna. Ada yang kulit putih, gelap, coklat. Sebab Nabi Adam AS diciptakan daripada pelbagai jenis tanah. Kemudian datang Hawa, kemudian dengan perkahwinan. Maksudnya lepas tu zuriat-zuriat Nabi Adam semua lahir daripada air mani. Macam tu. Tapi asalnya daripada tanah. Daripada tanah. Jadi malaikat daripada cahaya, manusia daripada tanah. Jadi banyak ayat dalam Al-Quran, dalam hadis menceritakan tentang malaikat. Jadi sesiapa yang tak percaya kepada malaikat, kewujudan malaikat, dia bukan orang yang beriman. Jadi bagaimana cara beriman? Disebutkan di sini. Cara beriman kepada malaikat ialah mengimani nama-nama malaikat yang ada disebutkan. Sebab bukan semua nama malaikat ada disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan nama-nama malaikat yang tidak ada disebutkan, maka kita beriman secara umum saja. Maksudnya kita beriman secara umum bahawa malaikat itu wujud, sebab kita tak tahu nama dia. Tapi untuk malaikat yang secara detail diperincikan dalam Al-Quran atau hadis tentang nama dia, maka kita kena beriman bahawa malaikat yang bernama ni wujud. Misalnya paling mudah Jibril. Jibril paling banyaklah sebut dia datang dalam bentuk asal, macam hadis ni datang dalam bentuk manusia. Dan kita juga mengimani segala sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis tentang sifat-sifat malaikat. Misalnya Nabi SAW pernah melihat Jibril yang mana dia mempunyai banyak sangat sayap. Dia banyak sayap yang mana sangat besar. Jadi kita wajib beriman walaupun kita tak boleh nak imagine, tak boleh nak bayangkan. Kita tak pernah nampak. Jadi kewajipan kita ialah mempercayai mereka dan mencintai mereka. Kita kena sayang kat malaikat. Sebab malaikat adalah hamba-hamba Allah yang sentiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu Wa Taala sebut ayat 19 hingga 20, Allah sebut wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan malaikat-malaikat yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tak pernah rasa sombong dan tidak pernah juga merasa letih. Mereka tak pernah sombong daripada menyembah Allah dan mereka tak pernah rasa letih.
yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Dan mereka ni sentiasa waktu siang dan malam mereka bertasbih kepada Allah tanpa henti-henti. Jadi itulah para malaikat. Dan yang terakhir malam ni kita nak sentuh ialah wajib beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada rasul-rasulnya. Jadi untuk kita kena wajib beriman dengan Al-Quran, beriman dengan kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Isa, kitab Injil, kepada Nabi Daud, Nabi Musa, Taurat, Zabur. Jadi semua kitab-kitab yang diturunkan kita beriman. Walaupun kita tak tahulah isi kandungan dia, tapi kita beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ada menurunkan kitab kepada nabi-nabi ini. Dalam surah Hadid, Al-Hadid ayat 25, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Kami telah mengutuskan rasul-rasul kami dengan penjelasan, dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami telah turunkan bersama-sama mereka kitab. Jadi para nabi diturunkan kitab kepada mereka. Jadi cukup sampai di sini saja malam ni. InsyaAllah pada bulan hadapan kita sambung hadis yang ketiga, sebab hadis tu masih dalam rukun Islam, dan kita akan sambung huraian tentang rukun iman ni insya-Allah pada bulan hadapan. Jadi sebelum kita bersurai, ada soalan? Adik-adik ada soalan? Mengantuk dah. Kawan ibu ada soalan? Okey, kalau tak ada kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.